Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak buat sedikit bimbingan untuk anak-anak murid cikgu yang tidak dapat mengikuti kelas Google Meet cikgu tadi. Okey, latihan hari ini ialah muka surat 72. Okey, sifat bahan berasid. Sebelum tu jangan lupa tulislah tarikh hari ini 8 hari bulan 9 tahun 21. Okey, arahan lakukan 3 ujian terhadap bahan berikut. Bahan ni jus asam jawa, IT dan kicap untuk menentukan sifat bahan berasid. Okey, menentukan sifat bahan berasid. Catat keputusan dalam jadual di bawah. Okey, sebelum kita teruskan, kita ingat semula minggu lepas kita dah belajar sifat bahan berasid. Kalau kita uji dengan kertas litmus biru dan juga kertas litmus merah, kertas litmus biru akan bertukar menjadi merah dan kertas litmus merah akan tetap merah. Okey, ingat bahan berasid di hujung eksperimen kesemuanya akan bertukar menjadi warna merah. Okey, ada 3 ujian, langkah-langkah, ada 3 ujian yang perlu kita lakukan. Okey, kalau kamu bersama-sama cikgu dalam kelas Google Meet tadi, cikgu ada buat eksperimen dengan kawan-kawan kamu. Okey, tak apalah. Okey, untuk ujian pertama, uji bahan di atas. Okey, bahan yang ini menggunakan kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru. Okey, kemudian ujian kedua, rasa sedikit bahan yang diuji dengan lidah. Ujian yang ketiga, sentuh dengan hujung jari bahan yang diuji. Okey, kita terus sahaja. Untuk bahan yang pertama, jus asam jawa, kita ingat ini ialah sifat bahan berasid. Jadi, jus asam jawa dia bersifat asid. Jadi, dia tidak akan menukar kertas litmus merah. Jadi, kertas litmus merah tetap merah. Dan kertas litmus biru yang akan bertukar menjadi merah. Okey, ujian kedua kita uji dengan lidah. Okey, asam jawa rasanya masam. Okey, ingat bahan berasid selalunya berasa masam dan kemudian bila diuji dengan jari, kita rasa dengan jari. Okey, bahan asam jawa akan berasa perit. Okey, perit macam pedih lah. Okey, perit. Okey, seterusnya bahan yang kedua, air teh. Okey, air teh ingat bahan berasid, Okey, merah akan tetap merah. Biru akan tukar menjadi merah. Okey, kertas litmus biru akan bertukar menjadi merah. Bila diuji dengan lidah, air teh, apa rasa air teh? Okey, air teh yang belum kita campurkan dengan gula, biasanya air teh rasanya kelat. Okey, macam kelat. Okey. Seterusnya bila diuji dengan disentuh dengan jari, dia pun sama dia rasanya perit bila disentuh dengan jari. Okey, merasa perit. Okey, seterusnya bahan yang ketiga, kicap. Okey, bahan kicap ingat bahan berasid tidak menukar kertas litmus merah, jadi merah tetap merah. Dan kertas litmus biru akan tukar kepada merah. Okey, kalau kamu lihat di hujung eksperimen kesemua kertas litmus akan menjadi merah. Okey, jadi ingat bahan berasid dia suka kepada warna merah. Okey, jadi bila kita rasa dengan lidah, kicap rasanya masin. Dan bila diuji dengan sentuhan dia perit. Okey, seterusnya sifat umum bahan berasid. Okey, jadi bahan berasid hanya menukar kertas litmus biru sahaja. Jadi perubahan warna kertas litmus biru tukar menjadi merah. Okey, apabila dirasa menggunakan lidah, bahan berasid rasanya selalunya bahan berasid berasa masam. Dan bila disentuh dengan jari, bahan berasid perit. Okey. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Dia dah tolong jawabkan, dia dah bagi jawapan kat sini, tidak. Mengapa? Kerana sentuhan dan rasa tidak saintifik dan tidak tepat.
Okey, kerana bahan berasid, sentuhan dan rasa tidak saintifik dan tidak tepat. Okey, seterusnya muka surat 73. Sama juga, jangan lupa tulis hari dan tarikh. Kita nak uji sifat bahan beralkali. Okey, ingat semula minggu lepas kita dah belajar sifat bahan beralkali. Kalau kita uji dengan kertas litmus, okey, kertas litmus biru dan juga kertas litmus merah. Kertas litmus biru akan tetap biru, manakala kertas litmus merah yang akan berubah menjadi biru. Okey, beralkali sukakan warna biru. Di hujung eksperimen semua akan jadi warna biru. Okey, sama juga dia punya step-step dia. Kita lakukan 3 ujian. Okey, yang kita gunakan ialah larutan kapur sirih, jus sawi dan juga pucuk betik. Okey, jus sawi dan juga pucuk betik. Okey, larutan pertama, larutan kapur sirih. Okey, ingat sebab dia ialah beralkali, dia menukar kertas litmus merah. Jadi kertas litmus merah akan bertukar menjadi biru. Kertas litmus biru akan tetap biru. Okey, apabila kita uji dengan lidah, larutan kapur sirih rasanya, kalau kamu ada kapur kat rumah, kamu boleh rasa, rasanya sangat-sangat pahit. Kapur sirih rasanya pahit. Dan bila kita uji dengan jari, sentuh dengan jari, dia licin. Okey, seterusnya untuk jus sawi. Okey, untuk jus sawi, kertas litmus merah, sebab dia beralkali, ingat semula, merah akan tukar jadi biru dan biru akan tetap biru. Okey, seterusnya bila kita uji dengan lidah, jus sawi pun rasanya pahit dan bila disentuh dia licin. Okey, seterusnya jus pucuk betik. Cikgu ingatkan semula kenapa dia tak guna sawi saja, kenapa dia buatkan jus. Ingat bahan kertas litmus hanya bertindak balas dengan bahan yang berbentuk cecair saja. Jadi sebab tu sawi dan juga pucuk betik kita kena buatkan dia jus dahulu. Okey, jadi jus pucuk betik sebab dia alkali, merah yang akan bertukar kepada biru, manakala biru akan tetap biru. Okay, bila diuji dengan lidah, pucuk betik pun sama, rasanya sangat-sangat pahit dan bila diuji dengan jari, dia licin. Okey, dia licin. Nampak tak? Okey, licin. Bila diuji dengan jari, dia licin. Okey, seterusnya, sifat umum bahan beralkali. Okey, bahan beralkali, perubahan warna kertas litmus hanyalah kertas litmus merah yang akan berubah warna. Jadi kertas litmus merah akan bertukar kepada biru. Manakala apabila dirasa dengan lidah, bahan beralkali rasanya pahit. Okey, bila disentuh dengan jari dia licin. Okey, soalan seterusnya sama macam soalan sebelah. Bolehkah kita menentukan sifat beralkali hanya melalui sentuhan dan rasa? Jawapannya tidak. Mengapa? Kerana tidak saintifik. Dan tidak tepat. Sama macam jawapan di sebelah tadi, tidak saintifik dan juga tidak tepat. Okey, seterusnya muka surat 74. Okey, muka surat 74, kita nak uji sifat bahan neutral. Okey, ingat semula bahan neutral bila diuji dengan kertas litmus merah dan juga biru, kertas litmus merah tetap merah dan kertas litmus biru pun tidak berubah warna, tetap biru. Okey, lakukan 3 ujian yang sama. Lakukan 3 ujian yang sama. Yang pertama guna kertas litmus, yang kedua kita rasa dengan lidah dan yang ketiga kita sentuh dengan jari. Okey, terus saja larutan garam. Ingat bila dia neutral, larutan garam tidak menukar kedua-dua warna kertas litmus. Okey, merah tetap merah, biru akan tetap biru. Okey, bila diuji dengan lidah, garam rasanya masin. Okey, bila diuji dengan sentuhan dengan jari, dia berasa kesat. Kesat tu apa? Macam kasar lah. Okey, dia berasa kesat.
Kemudian larutan gula pun sama, tidak menukar kedua-dua warna kertas litmus. Merah tetap merah, biru tetap biru. Bila diuji dengan lidah, air gula rasanya manis. Dan air gula bila kita sentuh dengan jari, dia berasa apa? Melekit. Okey, melekit. Okey, melekit. Okey, seterusnya air mineral, sebab dia bahan neutral, tidak mengubah warna kertas litmus. Merah tetap merah, biru tetap biru, dan air mineral tidak mempunyai rasa, iaitu tawar, dan dia sedikit licin. Air mineral sedikit licin bila tersentuh dengan jari. Okey, licin. Okey, sifat umum bahan neutral, perubahan warna kertas litmus. Okey, berlaku perubahan warna atau tidak berlaku perubahan warna? Okey, tak ada berlaku perubahan warna. Jadi kita tandakan right dekat situ. Kemudian kertas bahan neutral mempunyai 3 rasa, iaitu manis, masin, manis dan juga tawar. Tulis dekat sini, masin, manis dan juga tawar. Kemudian bila disentuh bahan neutral, rasanya kesat. Kesat tu macam kasar, kesat dan licin. Dan soalan yang sama juga macam sebelah, bolehkah kita menentukan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Dia dah tolong jawabkan tidak. Mengapa? Kerana sama macam jawab soalan tadi, kerana tidak saintifik dan tidak tepat. Okey, sekian saja. Cikgu harap dapat membantu kamu melengkapkan tugasan pada hari ini. 3 muka surat 72, 73 dan juga 74. Okey, sekian, terima kasih.